Dah, lepas tu jangan duk cakap-cakap kutuk-kutuk saya kat belakang ni Tak. Janji Janji jangan kutuk-kutuk, jangan duduk kutuk-kutuk ngata saya. Saya dah maafkan ni. Saya dah maafkan ni. Sama kita. Aku tak kutuk. Saya dah maafkan ni. Baik. Okey? Saya nak cium skrin sikit. Jangan duk kutuk-kutuk saya lagi. Baik. Okey, Sin. Kita dah maaf Baik, Sin. Okey. Dah lah, Sin. Tak apalah, Sin. Terima kasih. Bunyi kali pening punya. Kata. Yes! Saya masuk live Papa Gomo. Yes! Yang kedua Papa Gomo tak jawab soalan saya. Yes! Pening, Sin. Pening. Apa pening rupanya? Jawab soalan. Tak boleh. Banyak pusing, pening. Papa Gomo nak kekal dengan nama Papa Gomo. Saya nak digelar sebagai Papa juga. Papa Zola. Papa kebenaran. InsyaAllah. Kita nak bercakap tentang apa yang kita yakin. Okay. Contoh macam aku yakin pasal perpaduan bangsa. Jadi aku cakap pasal perpaduan bangsa. Ada orang yakin dengan kerajaan perpaduan Madanon lagi ni. Dia yakin lah. Dia ceritalah pasal keyakinan dia. Ada orang cerita pasal Anwar Ibrahim. Kan? Jadi dia ceritalah pasal Anwar Ibrahim. Jadi masing-masing ni adalah untuk menyampaikan apa yang rasa dalam diri kita. Jadi sebab itu bila kita ada peluang macam gini, boleh buat VC macam gini. Ini yang bagusnya bila apa? Bila kita dapat dua orang yang berhubung. Macam aku perpaduan bangsa. Mausin aku tak tahulah idealis anak muda ni, kita nak tengok apa dia cakap, apa yang dia nak sampaikan. Jadi yang lain ni, audio ni, korang boleh mendengar dan korang tengoklah. Mana yang baik korang ambil lah. Mana yang baik korang ambil lah. Jadi kat situlah kau boleh buat pilihan. Sama lah macam hari ni. Bila Anwar kata kerajaan Madanon ni bagus, pemangkang kata tak bagus. Jadi kan rakyat yang buat pilihan. Okey. Ada yang kata kerajaan Anwar ni bagus. Ada yang kata betul. Pemangkang cakap betul. Kan rakyat yang buat pilihan. Tapi kita ni player social media ni, player yang ada ni, kita kena bercakap lah. Tapi kena bercakap benar lah, jangan kita menipu. Kena bercakap benar lah, jangan kita menipu. Kalau kau menipu, kau ingat rakyat ni takkan percaya lah. Rakyat takkan percaya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Mausin dah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejap sini saya nak setting sini. Saya tak pandai ni. Saya tunggu kat Facebook. Saya komen dekat Facebook, ingatkan request kat Facebook. Tak. Punya kat sini. Kat TikTok. Sekejap sini. Tak maklum masuk TikTok. Kita tunggu dekat Facebook. Komen kat Facebook tu tak jawab. Kesian. Allah. Assalamualaikum, Sin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, Sin. Selamat Hari Raya. So macam mana? Zahir, batin tak bagi lagi. Sambutan dekat Kelantan je ni, Sin. Okey, Sin, Sambutan kat Kelantan insya-Allah semuanya okey, dan kebiasaannya bila Hari Raya ni dia dah se-Azri Azri orang Kelantan dia fahamlah suasana di Kelantan macam mana dari segi persediaan, dari segi persiapan. Dan saya baru sampai rumah mentua di Kota Baru daripada Jeli Jam. Tiba-tiba pukul 9 Papa request tag dekat Facebook. Bukan Papa tag, kawan-kawan saya tag, rupanya Papa nak buat live malam ni. Allahu Akbar. Tak apalah, kita ni orang pejuang. Walaupun jam 9 malam baru kita tahu. Saya baru lepas jumpa Papa, panggil Papa Boleh Zain. Saya baru jumpa dengan penduduk kampung, Persatuan Penduduk Kampung tadi yang merayu tanah-tanah dia ni dikembalikan semula. Melibatkan 328 peserta. Baru jumpa tadi. Oleh kerana kita dah buat appointment dengan dia, kita sambut appointment dia. Dan selepas itu, sebab tu saya minta 30 minit untuk saya buat persediaan dan menghabiskan perjumpaan tadi. Dan saya terpaksa cari pejabat. Oleh kerana kat rumah tak boleh nak buat live. Sebab Papa kat rumah bila musim raya ni ada anak saudara, ada sepupu datang rumah malam raya kan. Kena carilah. Ni kat pejabat mana ni? Bagi tahu awal-awal saya dah. Kat pejabat mana ni? Persediaan. Kat pejabat mana ni? Pejabat kat Kota Baru. Kena pergi pejabat lah.
Ni pejabat lah ni. Dengan laptop semua sekali. Steady. Padu. Hmm. Tak ada Sen, sebab Apalah. itu hari awak kan banyak kali minta visi. Tapi kan saya dah cakap kalau saya buat open visi saya akan buat open visi. Jadi hari itu yang awak minta saya tak open visi dah sebab saya baru start buat live kan selama saya berehat 2 tahun hampir 2 tahun ni. Jadi itu yang saya cakap 26 bulan tapi awak cakap 25 26 awak sibuk. Jadi selepas 26 awak free. Jadi saya fikir malam ni seperti nak menyambut hari raya ni eloklah kita pun dua-dua pun orang Kelantan. Nama pun Saya fikir, saya tak fikir saya free malam ni sebab saya dah buat appointment. Nama pun bermula dengan Wan kan. Semasa Jadi saya request dengan Sir, saya bersedia. Sir pula tak bersedia. Tapi bila saya tak bersedia, Sir pula bersedia. Tapi tak apalah. Tak apalah. Daripada saya dituduh tak ada telur, saya terimalah. Sab- Walaupun malam Sen, ni malam dia raya. bukan soal tak ada telur, tak ada telur. Kan? Soal orang cakap ni semua orang boleh cakap. Tapi sebab saya ni nak melayan Sen, sebab Sen dah minta. Jadi bila Sen dah minta, saya kena sambut lah. Okey, tak ada masalah. Okey Sen. Tak tahan. Masuk dah pun. Okey, Sen dah masuk dah. Okey, Tajuk apa malam ni, Sir? Saya tak tahu tajuk tak apa. ada. Saya macam ni. Apa yang Sen nak bisi dengan saya? Sen nak tanya apa sebenarnya yang Sen nak berdiri nak bisi dengan saya ke ni? Baik. Sir ni saya kenal. Sir ni sebagai pejuang UMNO. Sir ni kita berjumpa dekat Persidangan Agung semasa saya jadi wakil mahasiswa berucap. Dan Sir dah bagi pesanan kepada saya jaga UMNO walaupun berada dalam keadaan apa pun, dilanda ombak ke, dilanda apa pun, pemimpin bersilih ganti, UMNO tetap UMNO. Sir telah memberi pesanan dan saya ingat lagi bahawasanya kita bertaut kepada panji dan bendera UMNO. Walaupun pemimpin bertukar ganti, bersilih ganti, siapa yang dipilih, siapa yang ditolak, UMNO tetap UMNO. Sebab UMNO sekata ditubuhkan di dalam istana. Buruk kepemimpin, UMNO tetap cantik. Saya pegang kata-kata itu. Tetapi bila Sir sekarang ini dah lari daripada kata-kata asal, prinsip asal, yang mana UMNO yang patut Sir perjuangkan. Adakah Sir pada hari ini memilih UMNO itu terhadap pemimpin? Ataupun Sir memilih UMNO kerana parti itu UMNO? Saya agak keliru sebab kita anak muda. Bila orang tua bagi pesanan kepada kita untuk jaga parti, tiba-tiba orang tua yang sepatutnya jaga parti lari daripada perjuangan parti. Kadang-kadang saya terasa terpinga-pinga. Adakah kesetiaan kepada parti itu diukur dengan jawatan? Bila kita tidak ada jawatan, kita berhak memilih parti yang lain. Ataupun kesetiaan kita kepada parti itu dilihat kepada siapa pemimpin. Kalau pemimpin itu tak baik, kita perlu keluar daripada parti ataupun kita perlu menyerang parti. Saya perlu tunjuk ajar, Sir. Apakah perjuangan itu yang kita pada hari ini perjuangkan ini adalah untuk individu atau perjuangan kita ini betul-betul untuk bangsa ataupun menggunakan nama bangsa untuk belitori, menjual nama bangsa untuk rapatkan rakyat simpati ataupun bagaimana? Saya pun tak faham sebenarnya, Sir. Okey. Boleh saya jelaskan. Saya nak hari ini papa pada hari ini bukan papa gemuk. Saya nak papa Zola. Papa kebenaran. Papa kebenaran. InsyaAllah. Sebab tu. Saya nak papa yang bomo. Sebab tu. Hari raya pun bomo. Esok raya pun bomo. Kita tak nak. Kita nak papa Zola. Papa kebenaran. Tolong jelaskan kepada saya. Macam mana tu? Sebab tu Sen. Sebab tu saya punya view saya sentiasa tinggi. Sekarang ni pun dah 11,000. Sebab saya ni akan cerita kebenaran. Saya tak ada nak tipu-tipu. Saya kenal Sen. Sen ni seorang yang anak muda yang boleh bercakap, ada kemahiran bercakap. Memang ada bakat yang sangat besar. Kita pernah borak benda ni. Tapi sebelum saya nak pergi jauh nak cerita ni pasal Sen tanya ni. Apa yang Sen tahu tentang penggantungan saya? Kenapa saya digantung? Sebab saya cakap tadi, adakah kerana jawatan? Adakah kerana... Jadi saya nak tahu dengan Sen, saya tahu sebenarnya saya Esko Pemuda UMNO kan? Yang dipilih oleh perwakilan, bukan dilantik Jadi saya digantung oleh parti tahun 2021 pada 2009. Jadi apa yang saya tahu tentang penggantungan saya? Kenapa saya digantung oleh parti? Saya tak tahu secara peribadi yang saya dengar dinasai oleh apa dia? Yang saya dengar ke apa ke, kenapa saya digantung oleh parti?
Tak dengar. Saya pun tak ambil Okey. pot pun untuk tahu perihal penggantungan ini, sebab bila ada tindakan ataupun penggantungan ini mungkin ada salah A ataupun salah B. Okey. Tetapi bagi saya penggantungan itu bukan bermakna kita ditolak oleh parti. Walaupun dipecat pun, kita kalau kita rasa kita betul, kita masih setia kepada parti, insya-Allah orang akan menilai kita ini pemimpin ataupun ahli yang setia. Setakat gantung main bola pun kena gantung. Setakat gantung kad kuning kali kedua pun kad kuning. Kad merah pun kita kekal dalam pasukan. Walaupun kita di offer nak pindah kelab ke apa, kalau kita setia dengan kelab, insya-Allah kita digantung, bukan kita ditolak. Kita digantung supaya biasalah ada kereta, ada lesen. Walaupun kita ada lesen, kita ada kereta, tetap juga kena saman. Itu perkara biasa, lumrah kehidupan. Digantung di dalam perjuangan ni, digantung ahli ni, kita boleh hidup daripada digantung di dalam penjara. Tak ada masalah, InsyaAllah. Saya kenal, ni, orang yang cekal. Orang yang berani, yang brotherhood. Kalau takat kena gantung ni, sikit je, orang lain masuk ISA. Betul. Sebab tu bila saya digantung, saya tak masuk parti mana-mana, kalau nak cakap pasal kesetiaan. Saya masih ahli UMNO yang digantung. Kalau saya tak setia, mungkin saya dah masuk parti lain. Saya masuk PAS ke, saya masuk Bersatu ke. Tapi saya ni ahli UMNO yang digantung. Jadi kalau kata nak setia, saya masih lagi ahli UMNO. Okey, pertama. Setia itu, adakah kita kena jaga hubungan kesetiaan itu, ataupun kita kena burukkan parti kita sendiri untuk kita menunjukkan bahawasanya kita ini pejuang? Ke macam mana? Saya tak tahu. Inilah tu sebab tu saya tanya tadi. Saya tanya pasal kesetiaan. Jadi saya nak bagi tahu kat Sin, saya masih lagi ahli UMNO yang digantung. Jadi kalau nak cakap pasal kesetiaan, saya masih lagi ahli UMNO. Pertama. Keduanya, tentang pergantungan saya. Saya digantung kerana saya membuat kritikan ke atas Presiden Datuk Seri Zahid Hamidi yang telah membuat hubungan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam surat SD-nya sebagai Perdana Menteri. Yang kedua, membuat pakatan sulit dengan Anwar Ibrahim dan juga jajaran baru dengan DAP. Ini 2021 punya cerita. Jadi saya mengkritik Presiden kerana Presiden telah melanggar apa yang diputuskan pada Perhimpunan Agung UMNO. Dan Presiden secara membelakangkan MKT telah membuat pakatan sulit dengan Anwar Ibrahim. Jadi saya ni melawan Presiden. Saya tak lawan timbalan Presiden ke, saya tak lawan dia Presiden ke, saya tak lawan Tuan Ali UMNO. Yang saya lawan ini adalah Presiden. Okay? Pribadi. Bukan pribadi. Saya berlawan kerana ini soal parti. Sebab parti dah buat ketetapan. Presiden tu Presiden. Presiden Hamidi lah kan? Presiden bukan lawan UMNO. Bukan. Sebab saya menjunjung perlembagaan UMNO tu. Sebab dalam Perhimpunan Agung UMNO diputuskan untuk tidak bersama dengan Anwar dengan DAP. Pada waktu itu 2021. Jadi bila Presiden ada surat dibesarkan oleh istana sendiri, surat pun dah viral, Presiden pun nafikan, tak boleh nak nafikan. Rakaman telefon, perbualan telefon pun Presiden tak boleh nak nafikan. Akhirnya Anwar Ibrahim sahkan rakaman tersebut adalah betul rakaman telefon. Jadi Presiden terang-terang telah melanggar keputusan MKT dan juga keputusan PAU. Okey, sebelum pilihan raya lah kan ya? Ini 2021 kita. Jadi saya melihat bahawa ini akan merosakkan UMNO dan menjejaskan UMNO. Sebab kita tahu Bersatu dulu 22 bulan hancur teruk kerana dia bekerjasama dengan DAP. Betul Zain? Sepanjang PRK 2018, 2019. Ya betul. Tapi bang, Bersatu ni teruk kerana dia bekerjasama dengan DAP. Jadi bila saya tengok Presiden nak bersama dengan Anwar dan bersama DAP, jadi saya protes lah. Protes kerana saya tidak mahu UMNO ini bergabung dengan DAP. Sebab dia akan jadi macam mana Bersatu 2018, 2019 dulu. Jadi tindakan saya ni bukan kerana diri saya, tidak. Tetapi kerana sayang kepada parti UMNO ni. Sebab apa Sin? Betul saya cakap tadi UMNO ni ditubuhkan di Istana Johor Bahru kan. Tapi kalau kita tengok balik, UMNO ditubuhkan di Istana Johor Bahru ni sudah tentulah mesti ada sebab kenapa ditubuhkan di Johor Bahru. Kenapa ditubuhkan di Johor, kenapa ditubuhkan istana. Jadi saya rasa saya pun tahu UMNO ni adalah United Malay National Organisation. Parti yang menggunakan nama Melayu mewakili orang Melayu. Bukan mana-mana milik individu.
Jadi bila kita menggunakan nama UMNO, United Malay, Melayu, bermakna dia memegang amanah orang Melayu. Jadi bila orang Melayu dah bersuara tak nak DAP, sudah pastilah kita juga kena menyelamatkan parti ini daripada terjerumus bersama dengan DAP. Jadi pada waktu itu, saya mempertikaikan Presiden. Dan akhirnya, saya dituduh pengkhianat, fitnah dan sebagainya. Dan saya digantung. Tapi hari ini, realitinya, betul jajaran baru itu berlaku. Okey, baik. Saya respon. Ada orang call. Baik. Jika Papa takut bersatu kerana DAP, fakta yang sebenarnya jatuhnya UMNO kerana bersatu. Kerana bersatulah yang keluar daripada UMNO, yang pemimpin-pemimpin yang disisih daripada UMNO, yang dibuang oleh UMNO, akhirnya membentuk parti, yang parti itu dibentuk oleh Tun Dr. Mahathir. Itu. Kita jatuh PRU yang ke-14 bukan kerana DAP, sir. Kita jatuh kerana gabungan bersatu DAP dan PKR. Bersatu yang menjadi punca pada hari ini. Bila bersatu jatuhkan kita, PRU yang ke-15 kita kena selamatkan bersatu. Macam mana? Adakah UMNO pada hari ini adalah UMNO yang terpaksa dipersalahkan? UMNO yang menjadi bahan untuk dijadikan sebagai faktor orang Melayu berpecah. Sedangkan tujuan bersatu ditubuhkan untuk menggantikan UMNO. Sendiri, kita lawan Tun Mahathir satu ketika dahulu. Apa yang tak kata kepada Tun Dr. Mahathir selepas Tun Dr. Mahathir menubuhkan bersatu? Dan kita kalah PRU yang ke-14. Datuk Seri Najib, pemimpin yang hebat yang kita agungkan, pun tewas angkara bersatu. Akhirnya, kita nak mengangkat bersatu, kononnya bersatu dah insaf. Tak boleh, sir. Kita takut dengan DAP. Yes. Tak nafikan, saya sendiri anak muda didoktrinkan lawan DAP. Lawan DAP. DAP akan menukar perlembagaan, DAP akan menghapuskan hak-hak orang Melayu, DAP akan menghapuskan hak orang Islam dan sebagainya. Itu yang didoktrinkan oleh saya. Dan saya bercakap di Persidangan Agung UMNO 2016. Ya. Kita lama memusuhi DAP. DAP tetap bertambah kerusi. Itu realiti. Kita menentang DAP habis-habisan. DAP makin hari makin kuat. Makin kita lawan, makin kuat dia menentang. Dan kita tidak boleh nak kawal kedudukan DAP. Baik bersatu sendiri pun tak boleh kawal DAP. Sehingga mereka terpaksa keluar daripada kerajaan, langkah syarikat itu. Maksudnya apa, sir? Bersatu tidak boleh nak kontrol DAP kerana mereka bergabung dengan DAP semata-mata untuk mendapatkan kemenangan. Dan Tun Dr. Mahathir sendiri mengakui bahawasanya dia pun tak percaya dia menang. Dan dia tak bersedia pun untuk menang. Itu realiti yang sebenar, sir. Pada hari ini, UMNO tidak memilih untuk bersama dengan Pakatan Harapan. UMNO tidak memilih untuk bersama dengan Perikatan Nasional. Tetapi Pakatan Harapan memilih UMNO, Perikatan Nasional memilih UMNO. UMNO bukan kerajaan. UMNO dah akur bahawasanya kita dah ditolak oleh rakyat. Tetapi UMNO dipilih oleh parti untuk membentuk kerajaan. Sir, Perikatan Nasional perlukan kita ataupun tidak sebenarnya ni? Melayu. Jawapannya perlu. Melayu. Pakatan Harapan perlukan kita ke? Perlu. Tapi tu saya jadi dua-dua. Perlu untuk apa? Saya kena tengok perlu untuk apa. Perikatan Nasional perlukan UMNO untuk apa? Pakatan Harapan perlukan UMNO untuk apa? Saya cuba kongsikan. Baik. Baik. Perikatan Nasional perlukan UMNO untuk tubuhkan kerajaan yang pertama. Okay. Pakatan Harapan pun perlukan UMNO untuk tubuhkan kerajaan. Baik, sir. Jika kita benar-benar untuk mengangkat dan memartabatkan Melayu, sepatutnya Perikatan Nasional juga bersama-sama dengan PKR UMNO. Bila kita majoriti di dalam kerajaan, menteri-menteri akan dipenuhi oleh pemimpin-pemimpin Melayu, kita boleh buat dasar, kita ada peruntukan untuk tolong Melayu. Kita ada kekuatan, kita boleh lantik pemimpin-pemimpin Melayu. Kerana DAP, bila kita bersama, DAP sudah menjadi minoriti. Kenapa kita perlu untuk menjadi pembangkang? Yang kita tahu bahawasanya suara pembangkang ini tidak boleh merubah dasar negara.
Sepatutnya Perikatan Nasional kalau sayang kepada Melayu, bersama dengan UMNO, bersama dengan PAS, bersama dengan PKR, kita tubuhkan satu kerajaan yang kuat, satu kerajaan yang majoriti Melayu, yang bila menteri-menteri kita ada majoriti Melayu, kita buat dasar baru. Kita kuatkan Melayu dengan agensi-agensi yang kita ada. Sepatutnya begitu.